Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, penguasa dan pentadbir sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, yang kita harapkan segala pertolongan, bantuan darinya untuk kita kekal di atas jalannya, dan kita juga harapkan petunjuknya untuk kita lebih mentaati dia dengan sebaik-baik cara. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan sekali lagi kepada kita satu pertemuan dalam majlis ilmu yang kita harapkan dengan adanya majlis ini Allah jaga diri kita daripada perkara-perkara yang Allah murka, dan Allah selamatkan kita dari tergelincir dari landasan hidup yang paling utama, iaitulah sebagai hamba kepada Allah yang Maha Esa. Jadi Alhamdulillah kita dapat kembali. Semoga Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang baik kepada kita dalam agama. Kita akan sambung pada pagi ini dari muka surat 64, iaitulah dosa besar ke-18. Pada minggu lepas kita nak baca dah, cuma bukan minggu lepas, 2 minggu lepas kita nak baca dah, cuma kita jadikan dia mukaddimah, yang akhirnya mukaddimah itulah jadi isi. Saya tak sempat nak baca. Ala kullin, apa? Kerana mukaddimah itu juga baik untuk kita, mengingatkan kita tentang peri pentingnya berada dalam majlis ilmu, dan peri pentingnya kita memperingatkan diri kita tentang hakikat hidup kita. Allah Ta'ala kata, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita ni jelas kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan satu kehidupan yang sementara saja. Pejam celik, kehidupan kita berlalu tanpa kita boleh tangguh dan kita tahan. Tiba-tiba di saat ini kita merasakan usia kita sudah bertambah. Kulit kita yang dulunya tegang mula kendur. Tulang kita yang dulunya kuat mula rapuh. Mata kita yang dulunya terang mula rabun. Rambut kita yang dulunya hitam mula beruban. Itulah kehidupan. Jadi dalam perjalanan itu, kalaulah tiba-tiba kita tak guna waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya, kita bimbang di saat kita tampil di mahkamah Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, banyak benda yang kita miss dan kita tak boleh nak jawab. Padahal nikmat yang Allah bagi kat kita ni banyak. Apatah lagi, ialah kalau nak banding dengan orang lain, mungkin kita lebih. Dan hakikatnya lebihnya rezeki patut seiring dengan lebihnya ketaatan. Macam mana kita, bila kita bagi duit, kita expect dia taat kepada kita. Lagi banyak kita bagi, lagi expectation kita lebih. Pasal apa? Itu fitrah. Sama juga dengan kerja majikan. Dia ni dia tengok pekerja dia taat, dia up gaji. Bila dia up gaji, dia mengharapkan ketaatan yang lebih daripada pekerja dia. Begitulah juga nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bila Allah bagi kepada kita nikmat, Allah Ta'ala tak bagi saja-saja. Allah Ta'ala kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu disibukkan dengan sifat mencari-cari dan mengumpulkan harta biar jadi banyak. Sampai bila? Sampailah kamu menziarahi kubur. Maksudnya sampai masuk kubur baru berhenti. Tapi Allah Ta'ala kata, kalla saya'lamun,
thumma kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang seyakin-yakinnya, la tarawunnal jahim, bahawa kamu semua akan melihat kepada api neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dulu kamu tahu dengan ilmu yakin, kemudian kamu akan tahu dengan ainul yaqin. Ainul yaqin. Ainul yaqin ni maksud apa? Kita ni dalam keyakinan kita ada 3 tahap. Ilmul yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin. 3 tahap. Semua yakin belaka, tapi tahap yakin yang tak sama. Yakin yang pertama, yakin dengan ilmu. Tahu. Saya tahu, saya yakin sebab benda tu dia bagi tahu. Saya yakin. Kita yakin dengan ilmu kerana kita percaya kepada orang yang bagi tahu. Itu baru tahap ilmu al-yaqin. Kemudian bila kita tengok benda yang diberitahu tu berlaku depan mata kita, barulah kita kata, oh, ni dah ainul yaqin, keyakinan yang berlaku depan mata. Tapi ada satu lagi tahap, iaitulah haqqul yaqin, bila kita betul-betul mengecapi benda tersebut. Tengok neraka, hak ainul yaqin. Tapi kalau orang yang dicampakkan ke dalam neraka, dia akan campak rasa keyakinan dia dah sebenar-benar yakin, ain haqqul yaqin. Orang yang tengok syurga, oh yakin ni syurga. Bila dah masuk syurga, barulah haqqul yaqin. Keyakinan kita tu memang bertahap. Lalu dalam surah Haqq Ainul Yaqin, bila dah tengok neraka, Allah Ta'ala kata apa? Di saat itu, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari tersebut, kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat kamu. Apa yang ditanya tentang nikmat? Bandingan dia dengan amalan kita, ketaatan. Padan ke tidak dengan apa yang Allah bagi. Jadi sebab itu, orang yang berharta dan bersyukur, orang berharta yang bersyukur, sama nilainya di sisi Allah dengan orang fakir yang sabar. Jadi kalau kita ni nak jadi orang yang besar pahala di sisi Allah, di saat Allah bagi kita banyak nikmat, kita iringi nikmat tersebut dengan kesyukuran. Macam mana pula nak jadi hamba yang bersyukur? Selain daripada infak, diri kita dulu. Selain daripada infak, bukankah kenikmatan yang ada di situ menyebabkan kita jadi hidup senang, selesa? Maka kesyukuran yang paling utama ialah kita guna diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru kita guna harta kita dalam jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan ibadat harta saja, ibadat diri pun termasuk dalam nilai kesyukuran. Allah bagi harta, kita sujud syukur nombor 1. Diri. Kita salat 5 waktu, diri. Nah, kita senantiasa sebut alhamdulillah, diri. Ada, jadikan diri yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang tak dapat, dia sabar, dia dapat pahala dengan sabar. Orang yang dapat, dia syukur, dia dapat pahala dengan syukur. Syukur dengan diri dan syukur dengan harta. Gunakan diri yang Allah Ta'ala bagi sihat, senang, banyak panggil kemudahan, untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan salat, dengan zikir, dengan hadir majlis ilmu, dengan banyak baca Quran dan seumpama dengannya. Ini termasuk dalam nilai syukur kita kepada Allah. Dalam masa yang sama, kesyukuran dengan diri juga ialah dengan menghindari perkara-perkara yang Allah murka. Menghindari dosa-dosa. Itu termasuk nilai syukur. Syukur kepada Allah, termasuk nilai syukur ialah meninggalkan dosa. Sebab kalau kita buat dosa, seolah-olah kita tak bersyukur kepada Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita berbagai nikmat.
Atas dasar itulah kita baca kitab dosa-dosa besar agar kita boleh menghindarkan diri dari dosa-dosa, dan kita doa kepada Allah agar Allah la haula wala quwwata illa billah, Allah yang maha berkuasa, yang tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Dia. Allah bantu kita untuk meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan. La haula, tidak ada daya dalam melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan dalam meninggalkan maksiat melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sambung dosa besar yang ke-18, iaitulah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Apa maksud wanita baik-baik? Wanita muslimah yang menjaga kehormatannya, wanita baik. Al-muhsanat disebut dalam bahasa Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, lengah daripada berbuat zina, atau daripada beriman, dia menuduh wanita itu berbuat zina. Lu'inu, orang yang menuduh itu akan diberikan atau dilaknati oleh Allah fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Baik, sebelum daripada itu kita bincang tentang dosa ataupun laknat itu, siapakah yang dikenali sebagai al-muhsinat ataupun al-muhsanat? Al-muhsanat, siapakah dia yang disebut sebagai al-muhsanat? Okey. Baik, al-muhsanat ialah wanita-wanita baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Wanita yang baik dari kalangan wanita yang beriman. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Ringkas cerita, dia dalam surah An-Nisa. Okey. Dalam Islam, wanita ni ada kedudukan yang mulia, sehingga ada satu surah khusus Allah namakan dia sebagai surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Tak ada surah Ar-Rijal, ada surah An-Nisa. Ada satu surah khas untuk wanita dalam juzuk yang keempat dan kelima, bermula daripada muka surat 77, surah An-Nisa. Allah Ta'ala cerita tentang hak-hak wanita, kesamarataan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajipan memberikan harta kepada dia, menjaga mereka, kemudian dikahwini mereka dengan membayar mahar, mas kahwinnya. Sehinggalah kalau mati lepas daripada tu, wanita ni dia ada hak sama rata atau hak juga dalam pusaka. Zaman dulu tak ada langsung. Zaman dulu tak ada langsung. Lalu wanita ni diberikan hak dalam Islam. Termasuklah juga Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kemuliaan wanita dalam sudut perkahwinan. Lalu Allah halalkan wanita-wanita dikahwini, dan ada wanita-wanita yang Allah Ta'ala tak bagi lelaki berkahwin dengannya, yang disebut sebagai mahram. Setelah daripada Allah izinkan lelaki mengahwini, atau Allah Ta'ala kata yang ni tak boleh kahwin, lain daripada tu boleh kahwin.
Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 24. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Okay, jadi perkataan muhsanat ialah wanita-wanita yang sudah berkahwin, yang menjaga kehormatan dia, tidak berzina. Tiba-tiba ada orang jahat ni, dia pergi tuduh wanita yang beriman, yang menjaga kehormatan dia ni dengan berzina. Dia tuduh. Oh, dekat sangat. Okey, dengar. Baru dia tak dengar. Dia tuduh wanita-wanita baik ni dengan jenayah zina. Cara dia tuduh tu macam-macam lah. Sama ada dia tuduh di mahkamah, atau dia tohmah orang tu begini-begini. Wanita yang paling utama yang dituduh berzina, siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi pun ada orang tuduh berzina. Oh, ni memang jahatnya. Manusia ni ada sampai tahap wanita salihah seperti Aisyah pun dituduh berzina. Jadi tak heran kalau yang level bawah daripada tu pun juga dituduh. Itu memang tak heran lah. Sebab apa? Sebaik-baik wanita pun ada yang dituduh berzina. Bahkan wanita yang paling mulia, menjadi penghulu antara ketua wanita syurga, pun ada yang dituduh berzina. Siapa dia? Maryam pun dituduh berzina. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat marah kepada jenayah menuduh wanita berzina ni. Pasal apa? Di sisi Allah wanita ni mulia. Allah jaga dia, Allah sayang kepada dia. Kerana kasih sayang Allah lah Allah suruh dia tutup aurat. Kerana kasih sayang Allah lah Allah wajibkan wanita lelaki menjaga dia dengan baik. Kerana kasih sayang Allah lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh lelaki ni jaga dia dengan lemah lembut. Kerana wanita di sisi Allah mulia. Satu hari seorang sahabat cemburu terhadap isterinya. Nabi SAW kata, apakah kamu hairan dengan cemburunya Sa'ad kepada isterinya? Demi Allah, Allah lebih sayang kepada wanita, hamba wanitanya daripada suami ni sayang kepada isterinya. Itu nilai seorang wanita salihah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala offer kepada wanita yang menjaga kemuliaan dirinya dengan jaminan syurga. Malah Allah bagi masuk syurga melalui mana-mana pintu yang mereka kehendaki. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dkhuli min ayyi babil jannati syi'ti atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, kemudian berpuasa sebulan Ramadan yang wajib, kemudian menjaga kehormatan dirinya dari berzina, kemudian mentaati suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Benda ni tak berlaku melainkan kerana kemuliaan wanita di sisi Allah. Allah muliakan mereka. Sebab tu wanita-wanita kalau nak cari kemuliaan, carilah kemuliaan di sisi Allah. Kerana pasti Allah yang akan jaga kita lebih daripada yang lain. Tiba-tiba wanita yang mulia ini dituduh dengan berzina. Allah murka kerana bila orang menyakiti orang yang Allah sayang, pastinya Allah murka. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat Quran, orang yang menuduh wanita baik berzina, pertama sekali sebelum daripada hukum dunia, kena rejam kau, kena sebab kau, kena apa, pertama sekali mereka dilaknat oleh Allah. Ini besar.
Wanita ni kalau kita kata orang wanita baik, orang tuduh dia berzina, orang tuduh dia bahasa lah ni zina ni dah orang tak guna dah. Orang tuduh dia ada skandal. Bahasa mudah. Dia baik, tapi orang tuduh dia sebagai wanita murahan. Akhir sekali di sisi Allah, orang yang tuduh tu sebelum kita kata hukuman rejam, qazaf ke apa ke, nombor satu sekali dia ingat dosa menuduh wanita baik ni dilaknat oleh Allah. Bila? Dunia dan akhirat. Ni ayat Quran kata, wal muhsanat wal innal ladzina yarmuna al muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Berat. Baik, kemudian dari sudut hukuman pula, selain daripada laknat, Allah Subhanahu wa taala kata walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tak bawa 4 orang saksi untuk membuktikan tuduhan dia. Ini dari sudut undang-undang pula. Satu, hak kena laknat dosa dah. Dari sudut undang-undang, Allah Ta'ala tak biarkan dia tangguh hukuman akhirat dah. Dunia dah ada dah hukum. Dia panggil hukum hudud dia. Supaya benda ni tak berlanjutan. Kalau tidak, tak apalah, kita buat dosa, taubat pula, akhirat beres dah. Hukuman kisas ni dunia pun Allah Ta'ala dah settle dah. Pasal apa? Tak, jangan dibiarkan benda ni berlanjutan. Supaya orang ambil iktibar. Macam orang bunuh juga, orang bunuh, curi, potong tangan. Bukan Allah Ta'ala orang panggil apa? Tidak hukum di akhirat. Bukan Allah Ta'ala tak boleh tangguh, bukan. Boleh je. Cuma Allah Ta'ala kata nakalam minallah. Allah Ta'ala tak nak benda tu berlanjutan. Kalau curi tu berdosa, memang semua orang tahu dosa, buat lain pun berdosa juga. Cuma dia tak kata apa orang lain buat, tak apalah kita curi, akhirat nanti kita belum mati kita taubat. Dosa-dosa yang terlibat dengan kisas ni Allah nak jaga kemaslahatan masyarakat. Bukan nilai curi tu yang Allah Ta'ala murka dah. Allah Ta'ala nak selain daripada tu manusia berhenti daripada curi, maka hukuman dia potong tangan. Walaupun dia kata curi ustaz sebiji, orang panggil sepapan telur. Sepapan 30 biji tu, dia curi. Apa hukuman dia? Potong tangan. Takkanlah tangan satu ni kita nak beli berpuluh ribu, ratus ribu tak boleh. Dengan nilai sepapan telur kena potong tangan. Bukan masalah nilai dia. Kerana hukuman di sebalik dosa, Allah Ta'ala nak hentikan jenayah tu daripada berlaku. Seorang kena potong tangan, orang lain tak curi dah. Seorang kena bunuh balas, orang lain tak bunuh dah. Kalau kata dosa bunuh orang ni berdosa, lepas tu tak ada hukuman balas, akhirat nanti kita settle, manusia akan bermudah-mudah dalam tu. Maka begitulah hukuman zina. Bila ada berzina, direjam sampai mati kalau wanita yang dah berkahwin. Wanita yang belum berkahwin disebat 100 rotan, dipertontonkan di khalayak ramai. Sebat tu, dia pakai pakaian lah, tapi kena sebat tu dipertontonkan depan orang. Tujuan apa? Supaya orang berhenti daripada jenayah tersebut. Samalah juga, termasuk daripada perkara yang Allah Ta'ala nak suruh stop daripada buat, ialah tuduhan wanita berzina. Sebab kalau dibiarkan, orang akan popek, tuduh orang ni, patut saya minta maaf, patut saya minta maaf, saya taubat, astagfirullah. Itu belum cukup. Sebab Allah Ta'ala nak benda tu stop. Siapa-siapa yang tuduh, maka mereka mesti bawa mana bukti wanita ni berzina. Datangkan 4 bukti. Kalau tak bawa, maka setelah dia adili di mahkamah, dia tak ada saksi, si penuduh tu pula kena hukum. Apa hukuman dia? Fajliduhum 80 jaldah. Maka sebatlah mereka dengan 80 sebatan. Oh, dahsyat. Orang buat zina 100. Dia tuduh orang berzina tanpa bukti 80. Berat. Bukan kata
Kalau tuduh 20, makna 20 daripada 100, 1/5. Ni tak. Dia punya skala dia, orang zina 10, dia punya 8. Besar tak tak besar nilai kesalahan menuduh tu. Hampir-hampir dengan zina juga. Betul tak? Hampir dengan zina. Baik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu baginda menyebut di antaranya adalah menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman melakukan zina. Okey, melakukan zina. Itu termasuk dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lah ni sebagaimana saya sebut, orang lah ni oleh kerana perbahasan tu bab zina ni sudah tidak diguna pakai istilah tu. Orang banyak guna kalimah-kalimah yang tak nampak berat, tapi dosa tu tak berat juga. Ada dosa istilah dia panggil apa lah ni? Apa? Anak ikan, Nah, anak ikan dia panggil, sugar mami lah, gapo lah dia panggil. Istilah-istilah macam tu. Nah, nampak macam indah disebut, tapi implikasi dalam syariat ada. Implikasi dalam agama. Kalau dia tahu bawa saksi, dia adukan di mahkamah. Nah, kalau mahkamah tu tak ada, maka dia panggil. Kalau ada orang tanya dia dalam bab nama nasihat dan sebagainya, nak buat apa, ada maksud-maksud kekeluargaan, dia bagilah. Tak payahlah begini. Dia boleh bagi tahu, tapi bukan dengan cara tiba-tiba dia pergi elang kau kata, "Hei, dia wanita ni berzina dan buat cerita begini-begini," tak payah. Pasal apa? Kalau tiba-tiba betul dia tu berzina dan tidak dihukum, bukan kerja kita untuk menghukum dia. Kalau kita perhati zaman Nabi SAW, even orang yang betul berzina, Nabi SAW kalau boleh tak nak hukum dia. Nabi nak suruh dia taubat. Kita tutup. Kalau dia tu buat dosa tu, dia tutup. Kita tahu secara tak sengaja. Betul. Benda tu betul. Tapi kita tak ada saksi. Just kita doa, ya Allah, aku nak bawa tak ada saksi. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan jadikan dia di kalangan orang yang bertaubat. Sebab bukan kerja kita. Mungkin ada hikmah Allah Ta'ala jadikan dia berdosa, orang tak nampak. Kita tak tahu. Tutup aib dia. Lagipun dia orang baik-baik. Mungkin dia akan kesalahan. Lelaki atau wanita. Kalau dia ni tiba-tiba memang buat begitu, kemudian ada pula orang nak buat menantu, contohnya. Orang tanya kita tak payahlah. Pasal nasihat dia begini. Tapi kalau di luar daripada sebab tu, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Sebab kalau tengok pada sirah Nabi SAW, dalam sirah Nabi ni ada wanita yang dihukum rejam dan ada juga lelaki yang dihukum rejam. Dua-dua ada. Lelaki yang pertama bila mengadu kepada Nabi, dia kata dia berzina. Nabi paling, Nabi tak nak dengar. Dia datang sebulan ini, dia berzina. Nabi paling. Dia datang pula kali ketiga, dia kata dia berzina. Nabi kata sahabat, dia ni gila ke? Nabi tanya, Abi Junun, dia ni ada nakik gila ke? Sahabat kata tak ada, dia memang waras. Sahabat Nabi kata, dia ni mabuk ke? Sahabat kata tak juga. Cuba bangun, cuba cium mulut dia, takut ada bau arak. Kata tak ada. Betul, tak mabuk, tak gila, dia mengaku depan Nabi. Lepas tu Nabi kata, kamu nak apa? Dia kata, tahir ni, sucikan aku. Mana dia nak taubat. Sucikan aku. Akhir sekali Nabi SAW perintahkan untuk dia dihukum rejam.
Lalu ada orang ambil batu, cela dia. Nabi SAW kata jangan cela dia. Sesungguhnya taubat dia kalau dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk Allah ampuni seluruh Madinah. Dengan taubat dia tu, besarnya taubat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW tak nak orang ni, ataupun Nabi SAW sangat suka orang ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wanita pun lagu tu juga. Ada wanita nak minta disucikan oleh Nabi SAW. Zaman Nabi ada yang berlaku berjam, tapi semuanya dengan ikrar, tidak dengan 4 saksi. Kerana mereka direjam dengan taubat. Allah nak Allah nak jadikan mereka ni contoh teladan, tapi kesudahan akhir mereka adalah taubat. Okey, antara hikmat yang berlaku pada zaman sahabat dulu. Wanita pun lagu tu juga. Akhir sekali sampai Nabi suruh balik. Dia datang dengan perut yang mengandung. Aku mengandung dari sebab zina. Nabi suruh balik sampai dia melahirkan. Kemudian mari pula budak bayi lahir. Nabi suruh balik sampai dia menyusu. Sampai akhirnya dia panggil kehangatan taubat yang ada dalam diri dia, walaupun anak tu besar, daripada mengandung, melahirkan, menyusu berapa tahun, masih lagi dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, sucikan aku. Akhir sekali dia juga direjam. Okey. Dia kalau tak rejam pun dia taubat. Taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala dah ampun dah. Tapi kalau dia nak juga dia disucikan dengan hukuman. Akhir sekali kan, kalaulah dia tak datang pada Nabi pun, Nabi kalaulah dia tak mari pun lebih baik. Bukan kerja kita nak hukum orang tak. Kalau boleh semua orang ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk menuduh seorang wanita suci dengan tuduhan zina, walau apa jua terma dan bahasa yang digunakan, maka tidak wajar seorang wanita yang beriman untuk bermudah-mudah dalam masalah tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kalau ketelanjuran yang telah keluar daripada lisan-lisan kita. Sebagaimana orang berzina juga bertaubat, maka orang yang menuduh juga boleh bertaubat. Lepas daripada ni maknanya kita hati-hati. Kalau benda melibatkan hukum, orang panggil dalam rumah tangga dia, dalam panggil hukum dalam kain dia lah bahasa kita kan. Kita tahan diri sehinggalah benda-benda tu, kalau betul pun kita tak nak terlibat. Tapi kita boleh nasihat, kita nasihatkan dengan baik, kemudian kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada dia. Kalau betul dia buat, dosa besar di sisi Allah. Akhirat nanti semua orang akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia lakukan. Okay? Melainkan kalau dia tiba-tiba tak ada saksi, ada satu je keadaan dia dibenarkan untuk tuduh tanpa saksi. Bila yang berzina itu pasangan dia, husband dia berzina, wanita ni kata aku tak nak dengan dia pasal dia berzina. Dan sebaliknya lelaki juga, wanita, lelaki yang kata wanita ni berzina, dia tak ada saksi, dia sahaja boleh pergi ke hadapan hakim, wahai hakim, dia berzina. Hakim kata mana saksi? Tak ada, sebab memang tak ada saksi, tapi aku suami dia. Maka dia boleh bersumpah laknat, aku bersumpah wallahi wa billahi dia berzina. Di saat itu lepas dia panggil li'an, sumpah laknat, li'an. Setelah dia sumpah, maka hakim kata, dengan ini aku pisahkan kamu berdua. Maka dia berpisah dengan sebab tu. Pasal dia tak nak pisah saja-saja, dia nak aku sebab pisah ni sebab dia berzina. Maka dia tak boleh kahwin sampai bila-bila lepas pada tu. Dua orang tu tak boleh kembali, kena orang lain. Talak 3 kalau kahwin dengan orang lain boleh semua ulang balik. Dia ni tak dah dipisahkan, tak boleh sebab dia dah husband and wife lepas daripada tu. Orang tu je yang boleh tuduh tanpa saksi. Orang lain duduk diam-diam je. Orang lain duduk diam-diam. Kalau dia tahu benda tu berlaku sekalipun, semoga Allah Ta'ala ampun jadikan dia bertaubat. Aku nak kata pun aku tak ada saksi, aku pun tak tahu. Betul. Oh, yang tu cerita dia buka aib sendiri tu berat. Orang lain yang nampak, misalnya ada perempuan tu bawa masuk hotel, bawa
Kita setakat nampak dia masuk hotel kat tu lah. Aku kata tak tahulah hari tu pernah nampak dia masuk hotel dengan lelaki cakap tu lah. Kat tu lah. Lepas pada tu kita tak tahu dah. Itu pun tak payah 4 saksi kan. Buat apa? Ustaz keluar orang nak berzina. Buat apa dia bawa 4 saksi? Memang pun. Sebab tu dalam Islam Allah letak syarat tu supaya jadi payah nak tuduh. Susah nak tuduh. Supaya benda tu bila susah nak tuduh, benda tu lagi mudah orang tu nak taubat. Dan lagi payah seseorang yang tak nampak nak memberi tuduhan. Dia tak berani. Aku nampak dia masuk hotel je, tapi tak nampak. Lepas tu tak payah. Sekat tu je cerita aku tahu. Lain daripada cerita tu aku tak tahu. Kalau kita kata aku masuk hotel, lepas tu begini kita pula syarah. Benda tu kita tak nampak pun. Besarlah kesana. Yang tu lebih daripada saksi dah tu. Hal tu dipanggil qarinah. Ada bukti-bukti lain selain daripada saksi. Ada bukti yang nyata yang boleh digunakan di mahkamah. Itu hakim ambil ceritalah. Kalau dia ni ada satu, kalau kita tidak dalam apa macam contohlah tadi. Kes betul-betul tiba-tiba dia pergi post kat orang. Dia post kat orang. Kita bukan lagi dalam posisi menuduh. Dia yang mampu pekung dia sendiri. Jadi kalau orang bercerita tentang itu, tidak dinilai sebagai yang menuduh berzina. Sebab dia sudah buka benda tu pada publik. Sepatutnya lah kalau ada undang-undang yang betul boleh disabitkan di mahkamah lah sebab bukti tu ada. Baik, jadi kalau yang tak pasti wanita tu beriman kepada Allah, tahanlah diri kita. Sebab dosanya besar di sisi Allah. Apatah lagi kalau wanita tu salihah, orang baik, solat 5 waktu, jaga, tutup aurat, jaga, suami dia pun dia jaga, anak-anak dia pun dia jaga. Tiba-tiba orang mari, mungkin ada benda-benda yang menyebabkan faktor-faktor lain, dia dituduh berzina. Lagilah besar kesalahan dia. Ya, nak tanya apa tadi? Kalau dalam berlakon kan ada saksi mungkin main tengok kan dalam berlakon tu macam ada yang berzina. Macam mana itu? Benar tu dia kira zina, dosa zina ataupun kita ada lakon. Sebab tu memang ada saksi. Tak confuse. Tak confuse lah. Lakon Macam mana satu Malaysia dia letih berapa orang? Dia zina, bila sebut zina dalam Islam ialah betul-betul persetubuhan yang berlaku. Sebab Nabi SAW tanya dalam kes lelaki tadi, dia kata macam mana kamu berzina? Kes tadi lelaki tu. Dia kata mungkin kamu hanya sekadar pegang-pegang ataupun cium-cium. Tak, dia kata tak. Dia berzina seperti mana seorang lelaki mendatangi isterinya. Maknanya kalau betul-betul orang panggil kemaluan, bertemu kemaluan, itulah dia zina. Tu dosa lah. Tu tak sampai kepada had zina. Cuma tetap saja kita kata benda tu berat di sisi Allah tu besar. Dia boleh dihukum takzir. Takzir ni hukuman dalam Islam. Dia ada hukum qisas, dia ada hukum hudud, dia ada hukum takzir. Hukum qisas adalah perbuatan balas. Bunuh dibalas bunuh, potong dibalas potong. Contohnya qisas, orang tu bunuh, hukuman dia bunuh balas. Orang tu potong anggota, dipotong anggota balik. Itu dipanggil qisas. Yang kedua, hukum hudud. Hukum hudud ni hukum yang Allah tetapkan hukuman dia. Curi, potong tangan. Zina, sebat. Menuduh wanita berzina, sebat. Apa lagi? Minum arak, sebat. Hukum-hukum yang disabitkan dari sudut agama ada hukuman. Lain daripada tu, yang kita panggil hukum hudud. Sikit je hukum hudud ni. Selain daripada tu adalah hukum takzir. Takzir ni hukum yang mengikut budi bicara pemerintah.
kesalahan-kesalahan dalam agama ataupun kesalahan masyarakat boleh ditetapkan hukuman di sisi pemerintah sesuai dengan keadaan masa tersebut. Contohnya dia kata pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim ditangkap, boleh didenda RM600. Takzir lah tu. Okey. Hukuman khalwat. Tapi masalahnya ialah di pihak berkuasa agama, dia pergi tangkap hak orang bersembunyi dalam hotel. Hak terang-terang ambil gambar ni seluruh Malaysia tengok duk pegang, duk peluk, duk cium, duk tidur sekatil. Tidur tu bukan berlakon je. Hak ni tak pergi tangkap pula. Sepatutnya hak ni kena tangkap juga ni. Sepatutnya lah. Allahu Akbar. Tapi gitulah. Siapa-siapa yang ada akses kepada golongan-golongan ni, pesanlah kepada mereka bertakwalah kepada Allah. Bahawa apa yang mereka buat tu sebenarnya satu orang panggil al-mujahirun. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku Allah ampunkan dosa-dosa mereka kecuali orang yang mujahirun. Bila sahabat tanya siapa dia mujahirun, kita tahu muhajirin. Ni bukan muhajirin, mujahirin. Terbalik, jim dulu. Mujahirin atau mujahirun. Siapa dia? Orang yang berterang-terangan dengan dosa. Di mana dia buat satu kesalahan, Allah tutup aib dia, lalu pagi esok dia bagi tahu orang, tahu tak semalam aku buat apa? Ni dosa dia payah nak diampunkan oleh Allah. Sebab dia seolah-olah bangga dengan dosa dia. Dia buka aib dia sendiri. Jadi kalau zaman sekarang banyak dekat FB, dekat IG, dekat tu orang tunjuk je kesalahan-kesalahan dia. Dekat TikTok, dekat filem, berlakon suami isteri, padahal dia kata saya dah minta izin dengan suami saya. Suami awak tak ada hak mengizinkan apa yang Allah haramkan. Tak ada. Kalau suami awak izin berzina, awak boleh berzina? Tak boleh. Kalau suami awak izin, awak panggil berlakon pegang-pegang dengan lelaki, boleh? Tak boleh. Keizinan suami tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana larangan suami tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Boleh. Suami larang, jangan solat. Tak boleh, kita tetap kena solat. Pasal apa? Suami ni memang kita kena taat, tapi bukan ketaatan yang sepenuhnya. Masih lagi ada ketaatan yang lebih besar, iaitu ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suami dia izin, tak bermaksud dia boleh buat. Ada tu pelakon tu, kita tu tahulah, gede-gede orang panggil. Suka tengok pas pelakon pula dengan orang muda. Allah, dia kata saya dah minta izin dengan suami saya. Ya Allah. Apa hal yang minta izin dengan suami? Tak payah sebutlah nama dia. Sama juga lah. Biasa kalau kita gedik dengan suami, boleh kita tunjuk orang, kita gelap bingung dengan suami. Boleh kita tunjuk benda-benda macam tu, tapi dengan suami. Tak payahlah kalau boleh. Itu termasuk dalam muruah, termasuk daripada maruah kita. Kita dengan suami ke pasangan lah, mana tak payah tunjuk orang. Kita nak tunjuk ke sahabat. Kalau kita ambil gambar simpan dalam private antara album kita dengan suami, okey. Tapi jangan nak tunjuk ke orang luar. Nak tunjuk siapa? Kita satu lagi kita bimbang penyakit ain. Tahu tak penyakit ain? Ain ni bila kita tunjuk kebahagiaan kita, orang tengok ada orang cemburu. Kemudian ada orang pula kata, ditimpa penyakit pada kita mudarat disebabkan pandangan jahat daripada manusia atau pandangan buruk daripada manusia. Penyakit ain. Anak comel nak tunjuk orang. Orang tambah dulu, budak ni wuduh muka dia. Pasal apa? Dia tak nak puji, takut kena penyakit ain. Ni, Allah. Buruknya dia kata, padahal benda comel sangat, cuma dia tak nak sebab dia tahu penyakit tu tak boleh. Kita kata dia comelnya, manisnya, berapa tu. Puji lebih-lebih, akhir sekali naik bitik-bitik lapor kena penyakit. Ada je kan? Ini bukan air orang tu, tapi orang tu pun famous public kan.
Itulah macam penyanyi terkenal kan. She portray she tunjuk dia dengan suami kemewahan, anak-anak dengan kekayaan, semua tu. Itu pun consider sibuk lah. Itu kita kata jangan tunjuk sangat. Kita takut mata-mata. Ustaz, dia ada jual-jual produk, dia ambassador, nak ramping lah, nak ni lah, siap nak joget-joget, so that you pakai gini-gini, so that you also can be as rich as her lah. Actually, Tak payahlah. Kalau kita kata tak payahlah. bukan marketing betul. Bukan ibaratkan marketing. Dia marketing produk ke marketing dia dah. Iyalah. Tak payahlah kata-kata. Kalau kita marketing sekalipun, kita gunalah cara produk betul. Lah ni macam-macam. Kerana produk lah macam-macam. Waktu berkata sibuk dengan dunia. Cari siapa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Buat apa saja. Nabi SAW tak takut umat dia ni fakir. Nabi takut umat dia kaya. Nabi tak takut. Mal faqru akhsha alaikum. Nabi kata, aku tak takut kamu fakir. Sebab zaman Nabi dulu sahabat-sahabat fakir. Fakir. Kita kata, kita lah ni sebab tahap hidup kita dah tinggi. Nah, cuba tanya kalau suami kata nak kahwin satu lagi. Awak tak mampu lah, dia kata. Awak tak mampu. Pasal apa? Mana kemampuan? Oh, dia kata tak cukup ni, tak cukup. Sahabat Nabi hak poligami tu, Nabi sendiri 3 bulan rumah dia tak berasak. Tapi masih lagi dia mampu. Pasal apa? Kita nak cerita tentang cara hidup mereka. Sahabat-sahabat makan minum biasa. Memang ada yang kaya, tapi nak sebutnya bukanlah tahap hidup mereka semua gitu. Setakat makan sekali sehari, majoriti sahabat makan kenyang sekali sehari. Kita ni pagi kenyang, tengah hari kenyang, petang kenyang, malam lagi kenyang. 4 kali, 5 kali sehari. Lapar sikit, aku lapar lah cari buka peti sejuk. Oh, tak cukup, tak ada stok buka peti macam tak ada stok makanan. Padahal kalau orang miskin tengok, Allah, seminggu tak habis lagi makan. Dia dah anggap rumah dia tak ada makanan dah masa tu. Tak ada dah makanan, beli situ, beli mata. Akhir sekali cukup seminggu, hak expired, buang. Tak. Itu lifestyle kita. Kadang-kadang lifestyle tu kena beki juga. Jadi saya kata sekali lagi dalam bab kehidupan zaman sekarang ni, orang suka tunjuk dan sebagainya. Termasuk yang dia tunjuk adalah maksiat-maksiat mereka. Al-mujahiru ni orang yang bila buat maksiat Allah tutup aib dia. Dia pula pergi tunjuk ke orang. Orang ni Allah Ta'ala kata, Nabi SAW, Allah Ta'ala payah nak ampunkan dosa dia. Sebab dia dah tunjuk ke orang. Sepatutnya kalau orang tak tahu, dia boleh kata, ya Allah, engkau telah tutup aib aku di dunia. Tolonglah tutup aib aku di akhirat. Patut dia boleh kata lagu tu. Sebab Allah Ta'ala ni antara yang Allah ni As-Sattar, Tuhan yang maha menutup aib. Nah, Nabi SAW suruh kita tutup aib seorang Muslim. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang Muslim, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Itu agama mengajar kita lagu tu. Tiba-tiba Allah tutup aib dia, bukan orang lain. Dia pula sendiri pergi buka dosa dia. Macam mana dia nak berhadapan dengan Allah yang telah menutup aib dia? Bahkan sebaliknya, dia pula buka aib dia sendiri. Allah marah orang lagu ni. Jadi kalau dia berterang-terangan, di public, tunjuk pula, ambil gambar dekat filem, drama, ditonton oleh sejuta orang dan dia bangga pula dengan benda tu. Benda ni tak patut berlaku kepada seorang wanita muslimah. Ya, sebaliknya dia kena bertakwa kepada Allah dan dia kena malu apabila, dan dia kena orang panggil rasa bersyukur kalau ada kesalahan yang dia buat orang tak nampak, ditutup aib dia dan dia bertaubat. Ada mungkin dia tak sedar tersalah lalu dia akhirnya bertaubat. Alhamdulillah, tak pernah orang tahu. Kita ni kalau ada dosa yang orang tak pernah tahu, syukur. Mujur Allah Ta'ala tutup aib aku. Dan kita kata, ya Allah, aku taubat. Sebagaimana engkau tutup aibku di dunia, tolonglah tutup juga aibku di akhirat. Dan itu lebih besar lagi. Ini berlaku kepada orang yang memang ada kesalahan. Pun disuruh tutup aib,
Macam mana dengan orang yang tak ada kesalahan, direka-reka dan dibuat keaiban bagi dia dengan tuduhan berzina. Nampak tak? Orang yang ada kesalahan betul, Islam suruh tutup. Lalu betapa besarnya kesalahan wanita yang suci, tak ada dosa, tidak berbuat dosa dikatakan, kemudian ditokok tambah dan dituduh dia berzina. Besar tak kesalahan di sisi Allah? Besar. Nah, sebab tu termasuk dosa besar kita dah baca hari ni ialah menuduh wanita yang baik dengan berzina. Hak buat salah tu satu hal. Suruh dia bertaubat kepada Allah. Kita tak ada saksi, kita kata dia bertaubat kepada Allah, dan janganlah buka aib depan orang. Yang mana dia buat salah, yang tak buat salah, kita lagilah tak patut untuk kita calarkan image dia yang mulia. Baik, Nabi SAW juga bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ini orang Islam. Tak sepatutnya kita sebagai orang Islam, lidah dan tangan kita menyakiti orang Islam yang lain. Nabi SAW juga bersabda, Thakilatka ummuka ya Mu'adh, wahal yukubbun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ni asalnya panjang. Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat nama dia Mu'adh. Nabi SAW kata kepada Mu'adh, mu nak tahu dah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Lalu Nabi pun tunjuk kepada lidah dia. Nabi kata, kuffa an hadha. Jaga elok-elok benda ni. Nabi tunjuk, Nabi pegang lidah dia, Nabi kata, kuffa an hadha. Jaga, tahan benda ni, tahan. Mu'adh bila dengar Nabi cakap macam tu, Mu'adh tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap ucapan yang kita sebut dengan lidah ini Allah Ta'ala akan kira? Allah Ta'ala akan hukum dengan setiap yang kita keluarkan dengan lidah kita? Maka datanglah hadis ni. Nabi kata kepada Mu'adh, Sakilatka ummuka ya Mu'adh, semoga engkau ditinggal mati ibumu. Bahasa ni mana kesianlah kamu ni. Kamu ditinggal disebabkan matinya ibumu. Maknanya kamu ni tinggal seorang, beratlah, nayalah kat kamu. Ni ayat-ayat masuk dah, alamak kamu ni, kesiannya. Bahasa gitulah bahasa kita. Lalu Nabi kata, tidaklah yang menyebabkan manusia dijerembabkan. Apa berjerembab? Tersembam, bahasa kita. Bahasa. Tersembam batang hidungnya di neraka. Sebab orang masuk neraka ni, dia bukan jalan dengan kaki. Orang masuk neraka ni, dia diseret dengan wajah mereka di bawah. Kata Nabi SAW, tidaklah yang menyebabkan manusia disembam batang hidungnya di neraka pada hari kiamat, melainkan disebabkan lidah-lidah mereka. Maksudnya hasil tuaian lidah-lidah mereka. Jadi bila Mu'adh kata, Rasulullah, kita ni takkan semua benda yang kita cakap Tuhan kira. Kata Nabi, ya Mu'adh, betapa ramai manusia masuk neraka disebabkan hasil tuaian lidah mereka. Mana ramai orang masuk neraka sebab lidah. Benda yang kita tak perasan. Ni zaman lah ni begitulah. Zaman lah ni macam tu lah. Tulisan pun mengambil perkataan, hukum perkataan lah. Yang Nabi semua sebut ni, berapa ramai orang masuk neraka disebabkan ucapan-ucapan mereka. Ustaz, tadi Ustaz cakap lidah kunci apa Ustaz? Kebaikan. Kunci kebaikan. Lidah ni kunci kebaikan. Lidah juga yang buat silap. Ayalah, kunci kebaikan itu tahan lidah. Kufa'ana. Apa dia kunci rahsia? Rahsia kebaikan, kalau kita nak buat baik, ialah
tahan lidah daripada berkata. Kurangkan bercakap. Bahasa lah ni kita panggil kurangkan bergosip. Zaman lah ni membawa, mengumpat, bergosip. Gosip sekarang mudah je. Aduh. Jari je. Tak payah baca habis pun tak apa. Kita share je cukup dah. Tak payah buka share. Sekali share masuk grup pula tu ada 200 orang dalam tu terima. 2 grup 400 orang. 3 grup 600 orang. Dengan 3 kali send. 3 grup tik 3 600 orang terima. Kita nak buat macam mana? So yang 600 tu hantar. Bila hantar lagi. Dia pun ada grup pula. Hantar. Viral. Siapa nak tanggungjawab? Akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya, siapa yang mula ni? Setiap orang tunjuk orang sebelumnya. Setiap orang tunjuk semua sekali dihumban dalam neraka. Kalau dia kata, ya bukan aku kata. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dikira berdusta bila dia cerita belaka apa yang dia dengar. Maknanya siapa yang berdusta, dia dengar aja dia cakap ke orang, maka dia termasuk daripada pendusta juga. So kalau dia kata saya tak tahu, saya share je orang tu kata, kamu pun termasuk dalam yang menuduh juga. Biarlah sampai kat telefon kita, benda ni scammer ni, benda ni tak betul ni, benda ni apa ni, berita palsu ni, kita pun tak payah delete je mesej tu, tak payah, berhenti. Fitnah itu akan berhenti apabila tiba pada orang yang beriman. Tapi bila orang yang tak beriman ambil, dia akan dipanjangkan kepada orang. Okay? Kita absorb berita banyak sampai kat kita berhenti. Sebab benda tu tak reflect. Kita ada filter kita. Bila kita ada filter, benda tak betul sampai kat kita, dia berhenti. Automatik. Kita terima berita banyak tapi tak pernah orang tahu daripada kita benda-benda tu. Pasal apa? Kita absorb saja dan kita tak sebarkan benda tu. Sifat orang beriman, dia tutup aib, tak sebarkan keburukan, dia tahan lidah dia. Walaupun dia tahu banyak, orang duk korek dia, setakat tu ya. Saya tak boleh cerita, sorry ya. Saya tahu tapi biarlah. Setakat tu lah kita boleh bagi tahu. Setakat tu. Orang beriman ni dia adalah orang panggil stopper kepada fitnah. Sifat orang beriman. Sampai kat dia, pak berhenti. Tapi kalau orang lain, dia akan spread. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi selain daripada tu, dosa nak tuduh zina, bukan sekadar tu, tuduh apa-apa pun dosa kepada wanita ke lelaki mukmin ke, tidak dibenarkan dalam Islam. Ini general. Apa saja, jangan, tak baik untuk kita menuduh seorang lelaki atau wanita Muslim dengan satu dosa yang mereka tak buat. Apa jua. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, siapa yang berbuat demikian, mereka telah memikul dosa buhtanan wa ithman mubina. Buhtan ni fitnah. Buhtan. Kalau mengumpat, orang tanya Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Ngumpat tu apa? Ngumpat ni kita sebut benda yang dia buat yang dia tak suka orang lain cerita. Lepas tu sahabat tanya, kalau betul dia buat aku tu? Nabi kata, yang betul tu lah mengumpatnya. Kalau hak dia tak betul kamu kata, itu dah jatuh fitnah. Fitnah lagi besar daripada mengumpat.
Mari sini dia bahasa isyarat. Tapi bahasa isyarat pun kena juga. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina, uqima alaihi al-haddu, uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Maksudnya, barang siapa yang menuduh hambanya berzina. Hamba ni milik dia kalau kira. Hamba ni milik dia. Bukan servant lah. Hamba, bukan pembantu. Kalau pembantu ni lagi tinggi daripada ni. Ni hamba ni memang dia boleh dijual beli. Kalau bahasa servant tu memang hamba. Cuma lah ni kita panggil servant tu dah jadi macam pembantu rumah kan. Kita bayar. Tapi dia kita bayar, dia ambil upah. Yang ni kita beli. Dia tu kita miliki dan boleh diwarisi. Boleh. Kalau zaman dulu lah, zaman hamba dulu, orang yang tawanan perang, dia dijual. Dia jual. Bila dijual, orang yang beli memiliki dia. Macam mana dia nak merdeka, sama ada dia beli balik diri dia, ataupun orang lain beli dan orang merdekakan dia. Itu dia boleh jadi orang merdeka. Ataupun tuan dia bersama dengan hamba dia dapat anak. Bila dapat anak tu jadi anak yang merdeka, dan wanita tersebut bila tuan dia mati, dia dibebaskan secara automatik daripada hamba. Itu hukum dalam agama. Benda tu dah berlaku zaman-zaman dulu dah. Bukan otomo, zaman-zaman orang kafir dulu pun perhambaan berlaku. Zaman dulu kita yang kata tak ada berapa banyak orang-orang Afrika dibawa ke US, Amerika sebagai hamba, dijual beli. Zaman lah ni lah baru dia dah jadi makan lama dimerdekakan. Alhamdulillah. Dan majoriti mereka dulu asalnya orang Islam pun, daripada Afrika tu dibawa. Allahul musta'an. Tapi maknanya Islam iktiraf perkara tu berlaku, cuma Islam menggalakkan dimerdekakan. Kalau buat salah nak tebus, orang panggil zihar, merdekakan hamba. Tebus sumpah, merdekakan hamba. Kemudian ada fadilat pula, merdekakan hamba, pahala yang besar. Ada fadilat juga membantu orang yang nak merdeka. Kalau tuan tu kata, "Tuan, saya nak merdeka. Berapa saya kena bayar untuk harga saya?" Tuan tu kata, "Awak buat kerja apa gini, kumpul siapa nak bagi harta, boleh merdeka dengan harga contoh RM100,000. Maka dia pun buat kerja. Kerja yang tuan dia tak suruh. Tu kerja tuan dia tu memang hak tuan dia. Cari kerja lain. Additional job, kemudian ada orang bantu sedekah. Siapa yang tahu dalam Islam digalakkan untuk bantu orang macam ni, bagi infak supaya dia boleh keluar daripada perhambaan. Ni maknanya tinggi ke rendah nilai hamba di sisi Islam? Tinggi nak banding dengan orang kafir buat pada hamba. Tapi banding orang merdeka, level dia lebih rendah sedikit daripada orang merdeka. Betul tak? Tiba-tiba dalam bab tuduh berzina, orang merdeka tak boleh, hamba pun tak boleh. Kata Nabi SAW, siapa tuduh hamba dia berzina, siapa boleh hukum? Tak ada orang boleh hukum. Pasal hamba dia tuduh hamba dia, tak ada orang boleh hukum. Sebab dia bukan orang merdeka, nak ngadu kat siapa? Ni tuan dia. Tuan dia tuduh hukum. Kata Nabi SAW, siapa tuduh hamba dia berzina, uqima alaihil haddu yaumal qiyamah, dia akan dihukum pada hari kiamat, melainkan betul hamba tu memang berzina. Maknanya tuduh tanpa bukti kepada hamba pun tak boleh, apatah lagi kepada wanita-wanita yang merdeka dan mulia. Jadi ini besarnya kedudukan, orang panggil wanita, maruah dia dalam Islam. Muttafaq alaih, makna hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sedangkan orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah turun ayat menyatakan beliau bersih dari tuduhan tersebut, maka dia adalah orang kafir yang mendustakan Al-Quran, maka dia dihukum bunuh. Jadi orang yang tuduh panggil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya dia dihukum bunuh. Tapi zaman lah ni ada lagi orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah dengan berzina. Ada Syiah. Orang Syiah masih lagi tuduh. Dia marah dengan Aisyah. Dia kalau kita belajar kenapa marah Aisyah tu, dia adalah, dia panggil sekuen dia. Asal usul Syiah ni siapa? Pengikut Sayyidina Ali. Asal usul. Bukan? Bila dia berlawan dengan Muawiyah, Muawiyah pun menang, ambil kuasa. Okay? Kemudian Ali radhiyallahu anhu setelah itu mati dibunuh. Pengikut Ali ni, masa tu tak lagi, memang sebelum daripada Aisyah ni dituduh zaman Nabi lagi. Zaman Nabi masih hidup lagi Aisyah kena tuduh berzina ni. Sebab dalam satu perjalanan Nabi dengan Aisyah, kalung Aisyah ni jatuh. Jadi Aisyah ni dia keluar daripada sekedup dia. Sekedup ni bahasa kita ni bukan geruk. Unta dia ada rumah atas unta tu. Kan dia ada, dia apa dah? Carriage dia lah. Atas. Okay, caravan van. Adalah atas dia tu kalau tak ada unta. Jadi orang tertutup. Kalau bahasa dulu tandu ni orang Cina ni kan, tandu kan. Ni di atas unta tu dia ada tempat Aisyah duduk. Lepas tu dia keluar dalam tempat berhenti tu, Aisyah pun jalan-jalan, lepas tu dia naik, waktu orang nak berjalan dia perasan kalung dia tak ada. Dia pun keluar daripada tempat dia duduk tu, unta dia tu, keluar pergi cari. Orang dia anggap dia ada, orang pun bangun jalan. Jadi tertinggallah Aisyah radhiyallahu anha. Tertinggal sebab cari kalung dia. Lepas tertinggal, tiba-tiba adalah seorang sahabat-sahabat last sekali hok pergi tu, dia pun tengok, ada orang tertinggal. Bukan Sufyan, nama dia lupa dah nama dia. Lepas tu tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia pun terkejut juga, ambil Aisyah, duduk naik atas unta dia bawa, dia pegang tarik unta dia sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, geng-geng munafik ni bila tengok, dia kata ni poin besar. Aisyah dibawa pulang oleh seorang lelaki. Kalau dia tak jumpa. Tak jumpa kan jumpa lupa. Lepas tu mulalah tersebar Aisyah ni berzina. Tu cerita zaman Nabi. Berzina sampai peringkat Nabi SAW pun orang panggil tak percaya. Nabi sampai tak tahu nak kata apa. Nabi tak kata apa sehingga Nabi SAW kata, Aisyah, kamu baliklah dulu rumah ayah kamu. Aisyah kata dia sangat-sangat down. Pasal Nabi pun suruh dia klik rumah mak ayah dia. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat Quran membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah kata, aku yakin Allah pasti akan sucikan aku. Cuma yang aku tak sangka ialah Allah turunkan dalam bentuk ayat Quran. Allah boleh je bagi tahu secara wahyu. Jibril bagi tahu Nabi Aisyah tak zina. Boleh je. Tapi Aisyah yang paling dia tak sangka, Allah bersihkan, sucikan dia dengan ayat Quran yang akan dibaca sampai akhir zaman. Inilah walladzina yarmunal muhsanatil ghafilat lu'inu fid dunya. Allah Taala melaknat mereka. Dalam surah An-Nur cerita dia, kalau nak baca, baca surah An-Nur. Mari kita tengok. Lama. Akak sebulan juga cerita tu. Surah An-Nur juzuk yang ke-18. Surah An-Nur cerita dia. Cerita Aisyah radhiyallahu anha. Dia kalung tak penting. Kita dah semuanya cerita kalung tu je dia ingat. Ada jumpa ke tak? Macam Titanic juga ni.
Aduh. Jenis apa? Ingat tak orang tengah cerita Titanic Tengok cerita Titanic. Punyalah lama cerita dia keluar hak versi akhir sekali makcik tua kan nak jatuhkan kalung kat laut tu kan. Orang kata selama hidup dia ni dia ingat kalung tu je. Padahal hidup dia selama ni berpuluh-puluh tahun dia selamat. Baik, bermula daripada ayat 11. Baca cerita ni. Bermula ayat 11 surah An-Nur sampailah ayat 19. Semua tu cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kata yang aku paling tak sangka Allah sucikan aku dengan ayat Quran. Baik, ringkas cerita Aisyah dah suci dah. Tak ada orang tuduh dah. Mari Syiah zaman dah ni dia tuduh. Apa dia tuduh Aisyah? Kita buat flashback balik. Syiah ni sebab dia pengikut Sayyidina Ali. Dia tak puas hati Sayyidina Ali letak jawatan serah kepada Muawiyah. Bila Sayyidina Ali meninggal, dia masih tak nak letak ketaatan kepada Muawiyah. Dia pergi hasut pula anak kepada Sayyidina Ali. Hasan ambil letak jawatan. Dia angkat Hasan jadi khalifah. Hasan letak jawatan. Mati kena bunuh Hasan. Dia hasut pula Husain pergi ke Iraq. Nak bai'ah Husain di Iraq. Kena pula khianati di sana. Mati pula Sayyidina Husain. Syiah tu masih tak puas hati. Dia tak puas hati. Akhir sekali dia kata, mula-mula Ali lah patut jadi khalifah, tidak Muawiyah. Mari generasi kemudian ta'assubnya berkata, Ali ni bukan patut dia jadi khalifah daripada Muawiyah. Dia dulu patut jadi khalifah lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mari pula lepas daripada itu dia kata, Ali patut jadi khalifah. Abu Bakar dan Umar ni lah yang merebut jawatan. Akhir sekali dia benci kepada Abu Bakar, dia benci kepada Umar. Dua orang paling dia benci adalah Abu Bakar dan juga Umar. Tapi dia percaya pada Rasulullah. Dia percaya pada Rasulullah. Tu pun berat lagi dia kata Ali ni. Ada lagi yang melampau dia. Sepatutnya Ali lah jadi Rasul, bukan Nabi. Jibril tu salah bagi wahyu. Ada sampai tahap tu. Tapi oleh kerana bencinya dia kepada Abu Bakar, bencinya kepada Umar yang jadi khalifah dulu daripada Ali ni, akhir sekali mereka benci kepada dua anak Umar dan Abu Bakar. Anak Umar Hafsah, anak Abu Bakar Aisyah. Dua-dua ni isteri Nabi. Allah susun orang yang mereka benci merupakan sahabat baik Nabi, dan anak kepada dua orang sahabat Nabi ni jadi isteri Nabi. Jadi sebenarnya mereka tak ada jalan untuk tuduh, tapi kerana kebencian mereka yang teramat, mereka sanggup tuduh Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka, Aisyah dalam neraka, kemudian Hafsah pun dalam neraka. Bahkan mereka tuduh Aisyah dengan berzina. Ini jahatnya Syiah. Kalau kita nak tahu sebab itulah. So kalau orang biasa pun tak boleh, Aisyah lagilah tak boleh. Kenapa dia nak sangat Ali? Itulah sebab asalnya ta'assub kepada pemerintahan dia. Pengikut-pengikut yang ta'assub. Dia tak salah. Ali tak pernah suruh orang ta'assubkan dia. Pengikut-pengikut dia yang ta'assub. Tapi bukan semualah. Ada je pengikut Ali yang kembali. Tapi yang ta'assub ni, itu masalah ta'assub. Baik. Jadi itulah yang dapat kita sebut pada pagi ni, dosa yang ke-18. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada dosa zina dan dosa menuduh orang berzina dan dosa perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan tuduhan berzina, kerana kita tak nak perkataan kita ni akan dinilai sebagai khazanah yang buruk. Sebaliknya kita harapkan lisan kita senantiasa basah dengan zikir, bacaan Quran, dengan puji dan puja kepada Allah, dengan doa kepada Allah, dan dengan perkataan-perkataan yang baik yang akan dinilai sebagai amalan kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran di akhirat nanti, insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dululah, insya-Allah. Ya, ada soalan. Kalau orang yang dituduh tu, dia bertanggungjawab ke macam nak maafkan ke tak nak ke, itu terpulang pada dia. Terpulang dia. Kalau dia memaafkan, itulah lebih baik bagi dia. Kalau dia tak maaf, itu hak dia. Sebab kemaafan ni memang hak milik seorang. Cuma kita kita tidaklah kata disunnahkan macam tu. Tak ada. Cuma Nabi kata Nabi kata takutlah kamu doa orang yang dizalimi.
Jadi maknanya ada keadaan orang yang bila kena buat jahat dia akan doa dengan keburukan. Yang tu kita tak boleh nafi. Cuma tidaklah kata digalakkan begitu. Cuma kita digalakkan memaafkan. Cuma bagi orang yang berbuat salah, hati-hati. Kerana bukan semua orang yang dizalimi boleh memaafkan. Ada je orang yang dia nak pegang hak dia sampai dia mati. Dan itu hak dia. Kamu dah bagi hak kepada dia, tu up to her lah. Dia nak buat macam mana pasal itu hak dia. Tapi kalau dia memaafkan, itu lebih baik. Kerana apa? Kerana kemaafan tu pahala dia lebih besar di sisi Allah daripada nilai yang kita nak bawa di akhirat nanti. Okey? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau maafkan kita boleh kan untuk menjauhi orang-orang macam tu. Kita itu terpulang. Sebab kita kata Dia bukan putus hubungan kan? tak ada. Kita panggil hubungan dengan manusia ni jangan sampai kita pulau memulau. Cuma kita kata kita jumpa kadang-kadang kita tegur siapa, bagi salam, kita tak pulau. Cuma tak baik je lah, begitu je lah. Tak tegur biasalah, jangan kata kita pulau. Gitulah. Zaman kita ni. Ikutlah macam mana. Cara itu terpulang, cara masing-masing lah. Okay. Ya. Apa beza kita buka aib dengan memberi kesedaran? Maksudnya katalah maaf cakap lah Ustaz, ada Ustaz yang orang panggil tu penunggang agama. Okey. Buat benda yang tak elok. Tak tahulah ada bukti ke tak. Tapi setengah orang macam tahu benda tu betul, dia bagi kesedaran supaya orang yang tak tahu tu is aware. Versus buka aib orang tu cerita pasal apa keburukan dia. I don't know. So macam mana beza dia Ustaz supaya kita tak jatuh kepada fitnah Betul. banyak benda macam tu sekarang. Awareness. Memberi nasihat kepada publik supaya tidak tertipu dengan orang-orang yang bertopengkan agama. Itu maksud kita. Dia boleh jadi dalam bab nasihat lah. Semoga dia menjadi dalam bab nasihat kalau dia tidak melibatkan tuduhan zina. Kalau dia salah laku, abuse, contohnya texting, perkataan-perkataan lucah dan sebagainya yang tak sampai kepada tahap zina, dan benda tu kita tahu orang ni memang berlaku. Dia ada bukti. So dia nak bagi awareness kepada orang, nasihat. Kerana orang ni adalah satu public figure yang mana dia ada kesan terhadap masyarakat, dan ramai orang bila terpengaruh dengan dia maka akan orang panggil menjadi mangsa keadaan dia. So orang perlu kepada nasihat sebab dia dah public figure, maka dia diberi nasihat secara public. Pun kena hati-hati. Boleh. Tapi pada bab yang kita pertama yakin benar-benar itu berlaku. Yang kedua, fokus pada bab yang berkaitan dengan nasihat itu sahaja. Tidak melibatkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengannya. Benda yang personal pada dia, tiba-tiba kita nak cerita pasal tentang orang panggil isteri dia pula, dia boleh bagi gini. Padahal kita nak cerita bab lain. Anak-anak dia ataupun benda-benda yang memang tak ada kaitan pun dengan isu utama. Kadang-kadang orang ni mula-mula dia nak cerita bab kawan ni, mungkin bab, contohnya kadang orang rasuah contoh. Dia nak cerita bab rasuah aja, habis segala anak bini dia kait belakang. Semua dia ambil pukal. Tak boleh lah. Jadi kita kena very specific. Boleh dalam bab nasihat. Awareness tu perlu, tapi fokus pada perkara tu, jangan berkait dengan perkara-perkara yang lain. Nasihat untuk kawan-kawan je lah, bukan untuk dengan orang tu. Kalau dia public, untuk kawan-kawan lah ni kita cerita. Kalau nak orang tu memang dah kenalah mimbab amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Begitulah. Awareness tu nasihat termasuk dalam perkara yang tidak mengumpat dia panggil. Tidak termasuk mengumpat dan tidak termasuk kalau dia selama dia tidak tuduh berzina. Kalau dia tuduh berzina itu dah masuk bab lain. Bab qazaf. Okey. Kalau orang lelaki kita tidur macam tu tak boleh. Tak boleh sama. Dalam ni perempuan. Dalam surat
Kita tuduh ustaz tu memang ada bukti dia buat kerja tak senonoh. Sama juga lelaki. Cuma diberi lafaz ni kerana kebiasaannya yang dituduh adalah wanita. Kebiasaan yang dituduh. Sebab wanita ni kadang-kadang dia lemah, dia mudah dituduh, dia menjadi tepat orang nak lontarkan tuduhan. Lelaki ni biasa dia relax, dia tak ada apa, tapi dari sudut hukum tetap sama. Kalau menuduh oleh lelaki pun tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Sumpah macam kita kata tadi, bila berkait dengan suami isteri saja. Kalau orang biasa nak sumpah nak orang lain, dia tidak boleh dengan sumpah. Itu tak ada klausa tu dalam syariat kita. Okey. Contohnya dia nak tuduh orang tu berzina. Wallahi aku nampak dia. Dia seorang, sumpah dia tak valid. Sama juga. Sebab dalam bab ni Allah Taala dah letak bahawa dan kaedah dalam agama ni al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Penuduh mesti bawa bukti. Yang dituduh saja boleh bersumpah wallahi aku tak buat. Bermakna yang orang yang kita tuduh. Orang yang ketuduh-tuduh dia boleh clarify, dia boleh bersihkan diri dia dengan sumpah. Wallahi, sebab dia dalam orang yang defend. Dia nak bawa saksi apa? Orang tu yang kena tu. Tak ada Allah, wallahi, dengan Allah. Nah. Rasul tak bukan kita tak boleh bersumpah dengan nama Rasul. Itu dalam bab akidah pula. Salah kalau bersumpah dengan nama Rasul tak boleh. Bersumpah dengan nama Allah. Wallahi saya tak buat. Kalau buat demi Allah dan Rasul, dia boleh sampai ke tahap syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi kena istighfar lah, taubat. Kalau dia tak tahu, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Dah marah sangat. Ya. Ada soalan? Tapi selalu juga Ustaz ni dalam kelas wallahi dengan demi Allah demi Rasul, ada juga dalam kelas mengajar tu kan. Tak boleh Ustaz wallahi demi Allah saja. Kalau demi Rasul, nanti Rasulullah kata, apakah kamu nak kata aku ni standing dengan Rasul? Dia sama, demi Allah dan Rasul ni dengan sama, Masya Allah wa syi'ta. Nabi tegur kan. Dalam hadis tu pernah dengar hadis tu? Yang ada orang sahabat ni kata, biasanya bila berlaku sesuatu, kita kata Masya Allah. Apa maksud Masya Allah? Benda ni berlaku dengan kehendak Allah. Jadi ada seorang sahabat tu kata, Masya Allah wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Allah dan Rasul. Nabi kata, apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Allah? Same level. Kalau kita kata wallahi wa bi rasulihi, demi Allah, wallahi wa rasuli, tak boleh. Dia dah letak Allah ni, sebab sumpah ni hanya milik Allah. Jangan bersumpah dengan selain dari Allah. Ni soalan tadi. Ya. Jadi bila saya habis kelas, saya nak tanya Ustaz. How do I say this ya? Bagi senario lah ya. Ada satu kawan ni. sikit tak dengar. Tak apa, dia tanya ustaz bagi tahu nanti. Anyway. Apa ni? Cuba slow sebab saya slow sikit sebab keluar balik ke dunia dekat saya dalam kepala otak dekat kepala. Kalau personal kita tanya lepas daripada kuliah. Kalau apa? Kalau personal sangat, tanya lepas daripada kuliah. I think you can learn from this. Okay. Boleh, saya faham. Tak ada masalah, never mind. Ada kawan seorang ni, Okay. dia ni pada saya lah, suka baloh, gaduh, dia je. Okay. Pandai. Saya tabik ke dia bab agama dia sebab dia pandai. Tapi suka baloh. Suka tuduh tanpa selidik ke apa ke. Saya kena. Termasuk dalam tuduhan. Saya kena. Personal ya, but she also ada tabur dalam group. Okay, now let's say for example lah, katalah dia kabur kesat, dia tuduh saya pasal katalah pasal bul. Gini. Okay, benda ni tak faham. So anyway,
We all got together untuk nak macam mana nak bersebuka dengan dia sebab tuduhan dia tak betul. Okay, so now how? So saya tunjuklah yang apa yang dia kata pasal gini. Okay? So now kononnya saya ni kalau bila jumpa dengan orang ni, dia suruh saya mempertahankan diri dia ni, memperbetulkan bertabat dia ke whatever lah. Okay? Saya tak buat, Ustaz. Saya tak nak buat. Dosa tak? Pasal apa saya tak nak buat? A person like this, I don't want to waste my time. Oh, You faham? okay. Ada kena sunnah. A person like this, I don't want to waste my time. But if you talk to me or you are good, I listen to you. I take your good. I will not deal with your bad. I will not waste my time with you. Okay. Now she asked me to convey to you, blah 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 blah. She is not like sort of person that she comes from family lah. So what you say about her is not true. I will not do it. Okay. I will not do it. You know what? I have better respect for her, and I will not bring her down by explaining to you about her. Okay. Use my time. Dosa ke tu? Or is that okay? Okay. Jadi sekarang ni bila saya jumpa orang ni marah saya. Okay. Sebab tu ni saya nak ikut sunnah. Saya tak nak menggalakkan. Okay. Koyakan lagi. Jadi dua isu sekarang ni. Pertama, tak nak tolong dia, yang tak mau tolong bersihkan nama dia. Tahulah, betul lah. Yang kedua, orang ni pula marah kat kita sebab tak tolong bersihkan dia. Jadi kita ni duduk tengah-tengah persimpangan. Okay. Okay. Understood. Saya dah jahat. Padahal saya tak nak panjangkan lagi cerita ikut sunnah. Okay. Dah kita belajar sini tau. Okay, dah. Faham dah, understood. Nanti nak jawab ni. Okay dah. Okay. Isu dia berkait dengan hak seorang Muslim lah. Kalau kita kata sekarang ni, sebagaimana saya faham, ada satu pihak yang ditindas, dizalimi, dan kita kenal dia. Dan kita kenal dia. Dia minta untuk kita bantu clarify nama dia di sisi orang tuduh dia. Dan kita rasa tak payahlah, aku tak nak habis masa dengan dia. Pasal apa? Kalau mungkin aku tuduh pun, aku berapa, dia tetap dia. Benda tu tak berlaku pun. Jadi, hak ni pun dari satu sudut dia pun berasa apalah dia tak tolong aku pula gini dan sebagainya. Ada beberapa isu berkait. Maka conclusion dia ialah tentang hak seorang Muslim. Kalau kita berfikir sebagai seorang manusia biasa, mungkin kita boleh duduk di that stand lah. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebut, al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim adalah saudara kepada saudara Muslimnya yang lain. Tak berhenti lagi Nabi kata, la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Ada kata kama qala Nabi SAW. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak menzalimi Muslim yang lain dan tidak pula membiarkan saudaranya dizalimi. Orang Muslim, kalau dia tahu saudara dia dizalimi, menjadi hak dia sebagai seorang Muslim defend. Sebab dia adalah saudara kita. Kalau kita tahu dia betul. Maknanya kita tak boleh buat jahat kepada orang sebagai seorang Muslim, dan sebagai seorang Muslim kalau ada saudara Muslim kita dizalimi, kita tak akan biarkan dia dizalimi. So dalam kes tiba-tiba kita kenal orang ni orang baik, dia dituduh macam-macam, kita kenal, kita boleh ambil pendekatan aku tak nak cara lah. Tapi itu belum sifat seorang Muslim yang sempurna. Seorang Muslim yang sempurna ini mencintai saudara seagamanya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Betul tak? Nabi SAW kata dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang Muslim sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. So kalau dia nak jadi orang Muslim yang benar-benar Muslim sebagai hak saudara se-Islam dengan dia, maka dia bantu untuk clarify. Bantu, jangan biar sahabat aku ni dizalimi ni, kita nak tahu. Tapi kalau orang tu tak dengar juga, isap Tuhan lah, biarlah dia nak kata apa, aku dah buat hak aku pada saudara seagama dengan aku.
Dan orang yang kita tolong pula, dia tak boleh marah pula ke kita. Itu hak dia. Itu hak sebagai seorang Muslim, yang mana dia memanglah dia minta tolong. Tapi kalau orang ni dah tolong sekali, dia tak boleh cakap cukuplah orang dah tolong. Kamu tak boleh nak paksa dia untuk ubah orang lain. Itu dah ubah orang lain. Itu kita tak boleh nak buat apa sebab dia kata kita tak berkuasa nak mengubah, kita boleh menasihati. Allah Azza wa Jalla akan nilai pada usaha kita, bukan nilai pada natijah yang berlaku. Kalau dalam kes tadi, tiba-tiba dia buat kepada, dia defend sahabat dia, cuma orang yang buat asal tu tak dengar juga, maka dia dah jalankan hak dia sebagai seorang Muslim. Di sisi Allah dia sudah diberi pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudaranya dalam menghadapi situasi yang berlaku. Adapun orang yang menzalimi, maka dia kena tanggungjawablah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan terlepaslah. Okay, sebelum ni kita memang dah duduk ramai cakap pasal hal ni. And I believe, if I remember well, we decided to just we know this character not the first time with us, not the first time with that group, not the first time internationally, globally, not the first time. This is a character. Do you want to waste time? Kita dah kenal dia, we move on, kita tutup. Lepas tu berlaku pula. Kita tunjuk kita masih kawan dengan dia. Kita buat doa untuk dia kan. Nak duduk, nak bercerita, nak gini-gini akan menggalakkan lagi, baloh lagi. Perempuan baloh. Saya penat dah ustaz. Alah. Tobak tu. Tobak lagi ambil dah. Jadi dia tu my stand. So gini ustaz, kalau katalah saya kadang-kadang jumpa kau dia tak selalu. Tak macam dulu malah. Okay, katalah kalau saya tak jumpa dia seumur, dia jumpa orang lain. Okay. It's the same community, and I know one day they will meet up, and they did. But when they meet up, saya pula yang salah. So itu yang maksud saya kan. Padahal saya fikir tak nak memperolong apa ni, tak nak menjadi-jadikan, tak nak ustaz. Sebab tu Nabi SAW kata kuffa an hadha. Nabi tunjuk tu betul lah. Lebih baik kita ni, kalau contohnya kata ada satu lagi keadaan, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita buka mulut dia jadi worse, kita tutup. Biarlah aku tak cakap, lebih baik. So kalau kita ambil pendekatan tersebut, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semualah. Itu dari sudut generalnya kita jawab gitu. Saya pun tak tahu isu apa ya. Cuma saya nak kata bahawa itu hak seorang Muslim untuk dijaga dan dibela hak dia. Wallahu taala a'lam. So saya salah ke ustaz? Tak salah dah, tak salah dah. Alhamdulillah ustaz. Sebab saya nak tutup dah ni, nak tutup dah. Kalau dah belajar ustaz. Kalau saya tak walk the talk pun. Kan tapi orang lain nanti kata betul. Saya bukan. Jadi saya diaibkan. Saya menggalak dia aib saya. Saya dosa saya juga. Kan? So tak ya. Jadi kita buat kerja kita, orang lain, setiap orang tahu panggil dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia buat, bukan dengan apa orang lain buat. Okey, kalau orang lain buat itu tanggungjawab dia. Kita jaga tanggungjawab kita, dia jaga tanggungjawab dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Kadang-kadang dalam hubungan ni ada benda-benda yang baik. Kadang-kadang sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu pernah pandang remeh kebaikan. Walaupun sekadar kamu jumpa orang, kamu berwajah baik. Ceria tu pun satu kebaikan dah. Tak ada buka mulut, jumpa senyum. Okey. Memasukkan kegembiraan dalam hati seorang Muslim adalah ibadah. Kalau kita jumpa, tanya khabar, orang minta tolong, kita tolong. Buang sampah jalan pun. Wa fi kulli qalbi ratibin ajr. Pada setiap hati yang basah adanya pahala. Berbuat baik kepada manusia, makhluk hidup lain daripada manusia pun dapat pahala. Apatah lagi berbuat baik kepada manusia. Dan manusia itu pula beriman kepada Allah. Dan manusia itu pula dekat pula dengan kita. Maka berbuat baiklah sesama kita. Semoga Allah Ta'ala jaga ukhuwah sama kita, dan kita nak semua sama-sama masuk syurga insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.